Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita mulakan kuliah dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita untuk terus mentaati perintah Dia, memberi kekuatan kepada kita. Dan pada malam ni Allah bagi kelapangan masa untuk kita menggantikan tuan-tuan kuliah kita yang tertangguh pada minggu lepas. Kebetulan bulan ini ada banyak minggu yang kelima, dan hari Rabu hari ini kebetulan saya tidak ada apa-apa program, sempat sampai di Padang Serai ni. Jadi kita ganti kuliah kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa kita akan bawa satu mukadimah daripada hadis Nabi. Malam ni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat Nabi yang juga khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana yasumu min asy-syahri hatta nara alla yurida ay yuftira min wa yuftiru min hatta nara alla yurida ay yasuma minhu syai'an wa kunta la tasha'u an tarahu min al-lail musalliya illa ra'aitahu musalliya wala na'iman illa ra'aitahu na'iman, atau kama qala. Baik, dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tuan-tuan kita semua dah kenal siapa yang kata Anas bin Malik ini, khadam Nabi. Mak dia daripada dia kecil lagi dah berhajat dah nak letak Anas ni, hidup dia, sepanjang hidup dia khidmat untuk Nabi. Dan Nabi SAW terima permintaan mak dia untuk Nabi terima dia sebagai khadam kepada Nabi. Bila kata khadam ni tuan-tuan, makna dia segala kehidupan Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi bercakap, apa yang Nabi lakukan, segala-galanya Anas bin Malik dia rakam dalam minda dia, dan dia riwayatkan banyak hadis. Maka tak heranlah tuan-tuan yang kata Anas bin Malik ini menjadi sumber rujukan kepada tabi'in apabila Nabi dah tak ada dah. Bila Nabi dah wafat, di antara sahabat Nabi yang walaupun dah pada ketika itu agak ramai dah yang wafat, Anas bin Malik yang lebih muda daripada sahabat yang lain, pada ketika ramai tabi'in pada masa itu, mereka akan rujuk kepada Anas bin Malik apa saja berkaitan Nabi SAW. Anas bin Malik satu ketika annahu su'ila an shaumin Nabi SAW. Orang mai kepada dia, orang tanya dia tentang sifat puasa Nabi SAW. Orang tanya, wahai Anas, wahai Sayyiduna Anas, cerita dekat kami macam mana yang kata Nabi ni puasa. Adakah Nabi ni puasa tiap-tiap hari, atau Nabi ni kebanyakan dalam sebulan tu Nabi puasa, atau kebanyakannya Nabi buka? Cerita dekat kami tentang puasa. Bila orang tanya, faqala Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Anas cerita,
Kata dia, kana yasumu minasyahri hatta nara alla yurida an yuftira min. Dia kata ada ketika Nabi ni puasa dalam sebulan, bukan Ramadan lah, bulan lain. Ada ketika Nabi ni banyak puasa dalam sebulan ini, hatta nara, sehingga kami beranggapan alla yurida an yuftira min, sehingga kami sangka Nabi tidak akan ada hari yang Nabi tak puasa, Nabi tak akan berbuka. Maksud dia, banyaknya Nabi puasa dalam satu bulan itu, sehingga sahabat-sahabat sangka Nabi akan puasa sepanjang bulan itu. Maksud dia, Nabi tidak ada hari yang Nabi berbuka. Anas kata lagi, wa yuftiru minhu, dan kadang-kadang Nabi tak puasa. Sehari ke sehari, sampai tengah bulan tadi lagu tu. Wa yuftiru minhu, dan kadang-kadang Nabi berbuka. Maksudnya Nabi tak ada puasa dalam bulan itu, banyak hari Nabi tak puasa. Hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an, sehingga kami sangka Nabi tidak akan puasa. Macam tu yang kata sifat puasa Nabi. Anas kata lagi, wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliya. Anas kata, bukan takat aku nak cerita buat puasa, tapi kalau sekiranya hampa nak tahu, kalau sekiranya hampa nak melihat Nabi sembahyang di malam hari, illa ra'aitahu musalliya, hampa akan lihat setiap malam Nabi akan sembahyang. Tak habis lagi, Anas kata wala naima, dan kalau sekiranya hampa nak tengok Nabi tidur pada di waktu malam, illa ra'aitahu naima, melainkan hampa akan jumpa Nabi akan tidur pada ketika hampa nak cari Nabi tidur nak malam ni. Hadis ni tuan-tuan, dia simbolik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam satu kesimpulan yang kita nak buat apa dia, Nabi ni role model dalam bab ibadah, khususnya Nabi role model. Dan Nabi SAW dalam memperhambakan diri pada Allah, nak cari kecacatan tak ada. Nak kata Nabi ibadat sampai tak peduli dunia pun tak ada. Sampai Anas kata, kalau hampa nak tengok Nabi tidur, hampa akan jumpa Nabi tidur pada malam hari. Kalau hampa nak tengok Nabi qiyamul lail, hampa pasti akan jumpa Nabi akan qiyamul lail pada malam-malam hari. Apa cerita dia? Maksud dia, Nabi ni perfect. Kalau nak cari Nabi ni dari sudut keseimbangan ibadah ni, kalau nak cari ibadah Nabi ni, dia gitu. Sehingga kalau Nabi puasa Nabi itu sampai sahabat sangka, bulan ni hampir boleh kata puasa sebulan apa? Lagu tu. Dan ada ketika Nabi tak puasa sampai sahabat sangka tak ada puasa sunat kot bulan ni. Tu yang kata Nabi, kita dah, kita kalau nak cari kita tak puasa, memang dia jumpa lalu lah tak puasa, kecuali Ramadan. Allahu Akbar. Kalau nak cari kita tak qiyamul lail, memang jumpa lah tiap-tiap malam. Dah. Kalau orang perempuan kita ke, ataupun suami nak tengok isteri dia qiyamul lail ke tak ke, dia kata memang hampir setiap malam lah, dia tak pernah mungkin. Kita gitu. Tapi ada ketika dia kata, rajin pula abang aku ni tengok dia pegang Quran sampai tiap-tiap malam. Sekali dia main musim tak pegang langsung lagu tu. Sekali dia main syekh satu macamnya, dia nanti qiyamul lail sampai dekat seminggu direct tiap malam. Dia main penyegan tu, bulan depan pula baru jumpa. Allahu Akbar. Tuan-tuan, yang kata kita ni dalam buat ibadah ni, tuan-tuan, tidak ada keseimbangan roh dengan jasad. Itu jadi gitu. Kadang-kadang kita ni ahli surau, boleh main. Ada ketika tak main terus sampai dekat-dekat sebulan. Ada ketika kita jadi gitu. Kita rajin baca Quran 4 hari, lepas tu kita tak baca sampai dekat berapa hari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam bahasa yang begitu simbolik, dia nak cerita kepada kita, tuan-tuan, yang kata ibadah Nabi SAW paling hebat. Ibadah Nabi SAW paling hebat. Wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliya illa ra'aitahu musalliya. Kalau hampa nak cek, hampa nak hendak tengok, hampa nak kaji Nabi semayang tak malam ni, hampa akan jumpa Nabi semayang.
Nabi ni sembahyang sampai tak peduli ke orang perempuan dia ke? Hampa nak cek pula Nabi ni ada ke malam Nabi tidur? Hampa akan jumpa Nabi akan tidur. Yang kata Nabi ni seimbang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mukadimah itu tuan-tuan dimuatkan di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan Rasul junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kata inilah cantiknya Islam apabila dia diterjemahkan dalam rupa yang betul. Dia tidaklah terlalu orang nampak Islam ni satu agama yang susah, dan dia tidaklah satu agama yang terlalu mudah sampai orang mudah-mudah agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita guna kitab Syarus Salikin fi Tariqati Sadati Sufiyah, jilid yang pertama. Baik tuan-tuan, Rasul sebelah. Baik, kita sampai pada muka surat sebelah. Dalam kurungan itu talabu syekh fi tariqin wajibun ala muridin walau kana min akabiril ulama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulum fi darain amin. Baik, artinya bermula menuntut ilmu tariqah, ilmu tasawuf ni, ilmu nak jalan menjumpa Allah, menuju Allah. Bermula menuntut ilmu tariqah, yakni tasawuf itu wajib atas tiap-tiap murid. Murid maksudnya orang yang berkehendak. Murid ni bukan murid, kita guna perkataan murid juga. Murid ni maksud dia orang yang berkehendak kepada nak sampai pada Allah. Kalau murid di sekolah, orang yang berkehendak kepada ilmu. Kita guna perkataan murid. Murid tu sebenarnya bahasa Arab. Muridun daripada perkataan arada. Arada maksud dia berkehendak. Iradah kehendak, yang berkehendak. Arada yang nak. Muridun maksud dia orang yang nak. Baik, bermula menuntut ilmu tasawuf ni, dia kata wajib atas tiap-tiap murid, yakni atas tiap-tiap orang yang menjalani akan jalan akhirat, yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Dan jikalau ia daripada sebesar-besar ulama pada mengetahui ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu sekalipun. Apa makna dia tuan-tuan? Kadang-kadang kita alim dalam fiqh, orang tanya hukum fiqh, kita boleh istinbat hukum, kita habaq ni hukum dia makruh, yang ni haram, yang ni halal, yang ni apa semua kita pandai. Perlu tak yang kata kita ni yang dah faqih ni untuk mempelajari ilmu tasawuf? Wajib. Pasti buat tuan-tuan. Tuan-tuan nampak dah hari ni ada orang alim tapi sombong. Banyak. Dia alim, dia pandai, dia tahu yang kata mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, mazhab ni kata apa, tapi dia celupang. Mulut dia tak ada filter. Kita buat istilah gitu. Mulut ni tak ada filter, tak ada penapis. Hak seredak semua nanti keluar. Dia nak kata dekat Imam Syafi'i, dia boleh kata. Dia nak condemn ijtihad Imam Abu Hanifah, dia boleh condemn. Dia betul. Dia tak ada disiplin, tak ada adab. Dia tak ada adab untuk berkhilaf. Banyak tuan-tuan. Dia mengaji bidang hadis, dia condemn pandangan Imam Al-Ghazali, usaha Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali karang kitab Ihya bukan kecil, yang kata usaha tu. Dia cari kesalahan tu dan dia akan condemn, dia akan kata apa? Ni dalam Ihya ni berlambak hadis-hadis dhaif, palsu pun ada. Padahal dia satu kitab pun, selai pun tak karang ni. Yang karang apa dia? Tesis PhD. Pasal terpaksa karang nak dapat PhD. Tesis master kerana terpaksa buat nak dapat master. Nama kata nak buat usaha macam ulama buat ni tak. Tapi adab tak ada. Dia boleh kata apa dia suka. Ni dah tuan-tuan, beza yang kata orang yang ada nilai ataupun ilmu tasawuf dalam jiwa dia ke tak ada. Sebab tu yang kata ulama, dia kata apa? Kita pi mencari ilmu tariqah, ilmu tasawuf ni wajibun ala murid
walau kana min akabiril ulama, walaupun kita dah diiktiraf sebagai ulama besar dalam ilmu lain. Katalah dia ni ulama besar dalam bidang hadis, besar pasal dia ada PhD. PhD dia pula bukan dalam negara no, main daripada Timur Tengah, hebat. Tapi dia wajib pergi mengaji, pergi tengok tutup guru yang salik. Tersalik ni maksud dia tutup guru yang tawadhu, yang zuhud, yang murabbi, yang mursyid, yang tidak ada kepentingan dunia pada dia, kena pergi menuntut. Tok guru dalam masyarakat Melayu kita ni banyak, tuan-tuan. Ya, Al-Fadil, sahibul fadilah, Tok Guru Haji Awang Lanai pergi ngaji. Tok Guru Haji Saleh Musa pergi ngaji. Yang dia baru dia pun nak buat apa nama di Perwaja di Gurun buat lagi. Perhimpunan ulama Turath kerak buat. Ada ketika dia, tuan-tuan, walaupun kita ni mengaji sampai Mesir, sampai Mekah, sampai Madinah ni, ada nilai ilmu yang kita tak jumpa ataupun kita tak ada, yang ada pada guru-guru mursyid yang hanya buka pondok di Malaysia. Ada. Satu je cukup kita ambil contoh, tuan-tuan. Dunia masuk dalam hati kita, tapi tak masuk dalam hati dia. Orang main tawar nak bagi kemewahan, dah untuk pondok boleh, bukan untuk saya. Tuan-tuan tengok yang kata kuat. Orang nak main bagi apa sumbangan, boleh, tapi bukan untuk saya, untuk madrasah saja. Banyak, tuan-tuan, kita jumpa. Ini guru mursyid, murabi nama dia. Yang inilah nilai tasawuf, yang inilah ilmu tasawuf. Mengaji ilmu tasawuf ini wajib. Walaupun kita ni akabirul ulama, kita ni terdiri daripada sebesar-besar ulama dalam bidang lain. Ini dia beritahu. Tambahlah kita duduk di Padang Serai ni tak ulama lagi. Dia kata walaupun ulama apa kena pergi mengaji. Tambahlah kita ni, tuan-tuan. Ni baru baca sebelah muka surat, ni nak sampai muka surat berapa? Tak tahulah nak pergi sampai belakang tu. Sampai 200 berapa ni? 200 lebih muka surat dalam jilid satu saja. Baru baca, bukan amal lagi. Nak baca je dulu. Tu tak tentu lagi, tuan-tuan. Baik. Dan dari kerana inilah kata ulama, kullu sufi faqih wa laysa kullu faqihin sufiyyah. Itu dia. Wa laysa kullu faqih sufiyyah. Artinya tiap-tiap sufi itu patut dinamakan faqih. Kalau dia ahli sufi, ulama sufi, faqih dia. Kerana apa, tuan-tuan? Tadi kita akan tengok terjemahan dia punya ulasan dia. Dan tiada patut tiap-tiap faqih dinamakan sufi, yakni tiap-tiap ulama ahli sufi itu ada kepadanya mengetahui ilmu faqih, yakni ilmu fiqh. Dan tiada lazim ulama ahli faqih itu mengetahui ia akan ilmu tasawuf, kerana ilmu fiqh itu dimisalkan oleh ulama seperti kulit nyok yang di luar. Tadi kita akan ulang ini. Dan ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah itu seperti kulit yang di dalam. Kalau nyok, kulit yang di luar. Tasawuf ataupun dinamakan tariqah itu kulit yang di dalam. Tuhan nak belah nyok, kulit kerah tu. Apa dah? Tempurung. Tempurung. Punya lupa bahasa tempurung. Pasal lah ni orang pakai santan kotak, tak jumpa tempurung. Duduk cari apa dia panggil kulit dalam ni pun tempurung. Jumpa. Punya teruk orang kata nak abang kata zaman lah ni. Tak pernah jumpa tempurung. Pasal dia pakai santan kotak. Seperti kulit yang di dalam. Dan ilmu hakikah ataupun hakikat, isinya yang di dalam. Dia isi nyok di dalam tu, yang tu hakikat. Lepas daripada tasawuf. Dan lagi patut dikatakan ilmu fiqh itu seperti kulit nior, dan ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqah itu seperti isi nior, dan ilmu hakikah itu seperti minyak nyok. Dia guna nior, maksudnya nyok. Apa cerita ni, tuan-tuan? Satu orang sembahyang 12 rakaat, di sisi Allah tak diterima. Nampak kerupun sah, cantik, wudu, apa semua, Allah tidak terima amalan dia. Bukan sikit hadis, banyak kita jumpa hadis-hadis Nabi. Ada orang bawa amalan dia cukup banyak, sebesar bukit dia bawa di depan Allah. Allah tidak terima. 3 golongan dalam hadis sebut yang akan mula-mula dicampak dalam neraka, iaitu dermawan yang paling kuat menderma,
hafiz Quran yang banyak menghafaz dan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan orang yang mujahid fi sabilillah, yang berjihad pada jalan Allah. Pi dengan pahala besar depan Allah, semua dicuk. Tuhan balik-balik pi ke muka masing-masing. Pasal apa? Riya. Hak ni nak orang sebut dia sebagai qari. Dia paling kuat menghafal Quran dan paling sedap baca Quran, dan bacaan dia cantik dan orang puji dan dia kembang. Hak ni pula kuat derma, pasal setiap kali dia derma, orang panggil dia dermawan, dan dia berasa seronok dengan pengiktirafan manusia itu. Dia bagi lagi. Allah kata pergi minta dekat orang yang puji dulu. Habuan akhirat ni tak ada, pahala Tuhan bagi balik. Mahal seorang lagi mati di jalan Allah tu, tapi dengan satu tujuan. Dia pi tu memang nak mati syahid, tapi nak supaya bila mati aku esok orang kata aku pahlawan hebat, nama aku tercatat dalam sejarah negara. Contoh pun tak terima. Apa cerita ni tuan-tuan? Kalau tengok ke sifat semayang kita buat contoh tadi, rukun sempurna, syarat sah okey, bab batal jaga cantik, tiba-tiba 12 rakaat Tuhan tak terima. Ini dia satu orang alim, faqih, sufi, dia semayang 2 rakaat, nilai dia besar di sisi Allah. Pasal apa? Dengan hadir hati dia, dengan khusyuk dia, dengan takut dia. Bila baca ayat azab, ketak hati dia. Bila dia sujud, berasa macam nak luruh jantung, takut dengan dosa yang dia buat tadi. Ni nama dia tasawuf. Kalau nak diumpamakan seperti buah nyok, kulit luar yang nampak, oh cantiknya masak dah nyok ni. Kalau nyok muda orang kata hijau elok, nyok apa ni? Nyok pandan ni kalau makan sedap, nampak cantik ya. Potong belah-belah, kupas nyok tu, cop nyok tu, tengok-tengok, tak jadi apa. Hak disangkakan nyok masak tadi, dapat apa nama, hak terpurung tak belah lagi, belah-belah masak. Nyok hak masak cantik di luar tadi, duk ingat ke isi bagus, perah, santan dapat sampai semangkuk, belah-belah masam sekali dengan kumbui tak boleh makan, punya teruk. Nampak tak tuan-tuan? Nilai fiqh yang kita mengaji ni tuan-tuan bukan tak penting, penting. Kerana fiqh ni nampak cantik. Kita pergi buat haji, kita buat betul-betul. Kita akan pastikan rukun-rukun haji kita buat cantik, wajib haji kita tak langgar, dam kalau ada semua kita settle bagi elok, tahallul semua kita bagi cantik, sampai dah selesailah tahallul ni, lepas tu kita selesai. Kita buat tu semua ikut hukum fiqh, itu betul. Tapi ada lagi satu yang hak di dalam, yang mata kasar manusia tak nampak. Petugas tabur haji pun tak boleh abang, kata kita Tuhan tak terima amalan kita. Apa dia? Kita sendiri ya tahu. Aku pergi ni kurang-kurang balik-balik, sebelum ni Tan Sri saja, dan Tan Sri Haji. Yang tu cantik. Pasal kalau dia Tan Sri Haji, dia nampak satu macam sikit. Orang ditolak kita jadi imam, kan? Orang nampak kita ni kurang-kurang, walaupun aku tak ustaz pun kira aku ni kurang-kurang. Kalau aku pemimpin pun pemimpin yang nampak ada roh Islam sikit lah. Yang ni semua siapa pun tak tahu, melainkan dia dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Ni dia hak kita duk baca ni. Sehingga ulama ada yang kata tariqah itu, hakikat itu seperti minyak nyok, hak kena pokok. Hak kulit ni semua fiqh, hak isi dalam tu tasawuf. Tasawuf sahaja tak sampai kepada hakikat, tak menghasilkan minyak. Okey dah tasawuf tu saja. Tapi minyak ni nak kena perah, nak kena masak sampai jadi minyak yang ditanam. Nak abang kata hakikat ni dalam lagi, yang orang awam luar tak boleh baca. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, adapun kelebihan orang yang mengajar ilmu itu, maka iaitu beberapa dalil Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkataan ulama yang amat banyak, cukup banyak tuan-tuan nak cerita kelebihan orang yang pergi mengajar ni. Tuan-tuan tak ada kemampuan mengajar di sini pun tak apa, tuan-tuan mengajar isteri di rumah, anak-anak. Kita ajak ni tuan-tuan, kadang-kadang bukannya kita nampak tak tinggi, tapi sebenarnya nilai tu ada. Kita terap dekat anak kita, jangan riak dalam ibadah. Jangan riak. Contoh mudah je tuan-tuan, pergi hari Jumaat ni nak bubuh duit dalam tabung masjid. Anak ni kita akan suruh dia bubuh. Pasal apa? Kita nak terap nilai sedekah tu. Satu benda yang kadang-kadang orang terlepas, habaq dekat anak dia, abang lagi masa bubuh duit jangan tunjuk, yang sebelum itu jangan bagi orang nampak. Dia akan tanya pasal apa. Tak apa, abang bubuh dulu, tapi
Jangan buka dapur tu buruk. Jangan bagi orang tengok, jangan bagi orang sebelah nampak. Nah, abang buat lagu tu nah. Dia akan tanya kita, pasal apa? Pasal apa tak boleh tunjuk? Pasal pakcik tu tadi bubuh RM1 ya, kita bubuh 10, kita lagi bagus daripada dia, kita tunjuk lah dekat dia. Nampak? Budak anak kita baru 4 tahun setengah. Kita habaq dekat dia, Tuhan tak suka kita bagi kalau orang tengok. Apatah lagi kita bagi, kita nak tunjuk kata kita bagi banyak pada orang. Tuhan tak suka. Kalau Tuhan tak suka, RM10 tu tak ada nilai. Hak RM1 pakcik tadi tu lebih baik. Oh, nampak tuan-tuan? Tak nanti buka Syiarus Salikin depan orang awam, yang tu bukan semua orang ada kemampuan. Kita ajak yang kata zuriat kita sampai macam tu, itu nilai tasawuf yang tu ada. Nah, pun masuk dalam hadis Nabi SAW, orang yang mengajar ilmu ni dia buat banyak daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan setengah daripadanya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini diambil daripada surah At-Taubah. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Artinya, dan supaya menakuti mereka itu akan kaumnya apabila kembali mereka itu kepada kaum mereka itu. Ayat ni dia cerita hendaklah ada satu golongan daripada orang mukmin ni keluar pergi menuntut ilmu. Jangan semua keluar pergi berjihad. Kena ada satu golongan yang keluar juga pergi menuntut ilmu. Apa tujuan mereka ni pergi menuntut ilmu? Esok bila balik, mereka akan inzar kaum mereka. Mereka akan bagi kata-kata yang boleh menakutkan tentang azab neraka, tentang kubur, tentang ni semua. Baik, ayat ni dia nak suruh apa dia? Mau ada dalam kelompok masyarakat, satu keluarga ke contohnya, satu masyarakat, beberapa orang anak muda ke yang dihantar untuk mengaji ilmu ni, ilmu agama ni. Pergi mengaji, lepas tu balik inzar kaum. Bukan balik duduk senyap, tak boleh. Kalau tidak, tak tercapai matlamat ayat ni. Mengaji sampai master, tak boleh nak bantu masyarakat pun tak ada guna. Paling kurang aku nak mengajak ramai-ramai, aku tak ada kebolehan, aku gemuruh, aku tak boleh, aku nak cakap je tak keluar. Tapi kalau hampa nak tanya hukum, aku boleh bagi tahu. Dia ada kepakaran dari sudut tu, dia sumbang dari sudut tu. Aku cakap tak pandai, menulis pandai. Okey, surau kita akan keluar buletin. Dia pun buat di Penaga bagus. Dia duduk pergi mengajar di surah Al-Ghufran Kuala Bekah. Promosi sikit lah. Video kita pun nanti dia masuk YouTube. Kan? Bukan ada duit, tak ada 20% semua tak ada. Taja nak cerita je. Depa ada satu grup, ya. Anak-anak muda ni depa akan cari bahan. Bahan itu depa kumpul dan depa akan nanti satu ustaz untuk saring bahan ni, cek. Betul tak yang ni hadis? Betul tak yang ni kata-kata ulama? Mereka akan buat buletin bulanan. Bukan mingguan, bulanan je. Nipis ya tuan-tuan, 4 muka surat ya. Keping kertas dilipat macam tu. So ada 4 muka surat setiap bulan, sekali dengan jadual kuliah di belakang. Ini dia. Nak cakap tak reti, nak ceramah tak pandai, tapi boleh tolong pergi cari bahan. Ustaz tolong cek, ustaz cek apa semua. Okey, sah, boleh terbit dah yang ni. Bulan depan terbit. Orang hak baca tuan-tuan, hak tak main kuliah, hak ni dia baca. Balik-balik kerja tengok dalam peti box, peti surat tu tengok-tengok ada kertas jadual kuliah, buka, paling kurang dia baca. Dia tak pergi kuliah tapi dia akan baca. Tajuk hari tu berkaitan aurat. Dia hak baca tu kelumur tak pakai contohnya. Kurang-kurang mesej sampai. Kita nak tunggu mai ke masjid surau tak sampai. Tak sampai. Jadi dia kena ada satu langkah proaktif lain pula, pergi buat satu usaha macam tu. Cantik dah macam tu. Ada lagi satu grup, mereka ni nama tim zon kuliah. Mereka akan ikut ustaz-ustaz tertentu untuk buat rakaman. Dan mereka akan buat live streaming di YouTube untuk orang tonton secara live bagi orang yang tak main ke masjid, ke surau. Oh, sampai terang tu nak pergi mengaji tuan-tuan. Kalau tak mengaji juga ni memang balok lihat tak tahu nak apa. Balok ni tuan-tuan, bahasa orang Kedah kita ni kata lihat deh balok. Kalau kebau balak tak apa lagi, sembelih boleh makan korban baru ni. Yang ni dia balok lihat lah tuan-tuan, dia lagi teruk pada kebau balak. Pasal apa? Pasal dalam rumah kita tu orang tolong pergi rakam.
Oh ni saya mengajar di Pematang Tok Jaya, dia buat rakaman. Hak mai dengar di sini dengan orang yang online, hak online lagi ramai. Masa dia dakwah tu sampai. Sungguh tuan-tuan, sampai dah satu tahap dah, kita nak kena sampai tahap tu dah. Saya kata malam ni yang tonton berapa? 167 ustaz. Tapi yang stay sampai akhir duk ada lebih kurang 70 lebih. Okey lah, pasal hak mai dengar pun 22 orang ya. Alright lah. Yang tengok daripada awal 160 lebih. Tapi yang stay mungkin ada kerja dan sebagainya. Yang stay sampai habis, sampai sejam suku tu lebih kurang dekat-dekat 72 orang. Okey lah, nak banding dengan 22. Makna dia sampai. Tuan-tuan ni pada ketika kita dah baca ni tuan-tuan, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Yang hari ni tuan-tuan, kerja-kerja agama ni kadang-kadang bukan geng ustaz saja buat. Orang-orang awam pun banyak yang aktif. Ustaz, kebolehan dia mungkin takat ni je. Dia boleh buka kitab, dia boleh syarah, dia boleh apa. Tapi hak kerja hak besar-besar belakang tabir ni tuan-tuan cukup banyak. Boleh buat macam-macam. Saya tanya tu semua ni, kos ni semua sendiri ya? Sendiri ya, dia kata. Bukan ada upah tuan-tuan, dia buat kerja tu. Dah main awal pada ustaz, pasal nak pasang kamera. Lepas tu pasang apa semua, mau nak ambil masa 10-15 minit. Dan dia pun main kuat di Masjid Pada Serai boleh buat. Lepas tu dah pasang apa semua, nak kena tengok YouTube ni online buat cantik tak Padang Serai ni semua. Lepas tu nak kena tembak masuk, lepas tu nak kena kontrol, lepas tu nak kena ulas. Lepas tu kalau ada orang tanya soalan, orang akan tanya dalam YouTube tu, dan dia akan kirim dekat ustaz untuk ustaz jawab pula. Oi tuan-tuan, kerja besar. Ini yang kata dia ada kesedaran untuk sedangkan umat ni. Baik, ayat Quran cerita banyak berkaitan dengan golongan ni yang kerja dia menakutkan kaum kepada dosa dan pahala. Baik, kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, dan murad yakni kehendak yang di dalam ayat ini iaitu mengajar ilmu dan menunjukkan akan jalan akhirat. Dua benda. Satu mengajar, yang kedua tunjuk jalan untuk sampai akhirat. Baik. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah. Maksud dia, artinya, dan pada ketika mengambil janji, yakni janjian mereka itu yang ahli kitab, yang diberi akan mereka itu kitab, supaya menyatakan mereka itu akan yang di dalam kitab mereka itu bagi manusia, dan supaya jangan menyembunyikan mereka itu akan ilmu yang di dalam kitab mereka itu. Dua benda Allah sebut dalam ayat ni. Dan ketika Allah ambil janji daripada ulama-ulama ahli kitab, samalah ulama umat Nabi pun sama, Allah ambil janji. Janji apa? La tubayyinunnahu linnas. Agama ni mesti dicerita dan diterang.